Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam sesi bicara teknologi berkaitan dengan tajuk teknik asas pembinaan apps atau aplikasi mudah alih. Dan sebenarnya tajuk ini adalah kesinambungan daripada bicara pendidikan 4.0 yang pernah saya kongsikan di bawah tajuk revolusi teknologi perkomputeran. Dan sesi ini adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang mengambil modul mobile learning atau pembelajaran mudah alih, dan juga bagi membantu pelajar-pelajar di aliran sekolah rendah bagi elemen computational thinking, dan juga pelajar-pelajar di sekolah menengah bagi subjek pengajian sains komputer. Dan mudah-mudahan juga daripada sesi perkongsian ini juga akan membantu pelajar-pelajar bagi aliran TVET, iaitu di college vocational yang mengikuti subjek pengajian teknologi maklumat. Baiklah, bagi anda yang masih baru berkaitan dengan mobile learning atau aplikasi pembelajaran mudah alih ini, saya akan mulakan dengan sedikit definisi, iaitu pembelajaran mudah alih ini didefinisikan sebagai pembelajaran menggunakan peranti teknologi, seperti penggunaan komputer riba, tablet ataupun telefon bimbit, smartphone sebagai medium pembelajaran. Ia juga sebagai revolusi kepada pembelajaran e-learning ataupun electronic learning, dan juga revolusi kepada pembelajaran teradun ataupun blended learning. Ini dinyatakan oleh Isham dan Rozan pada 2010. Sedikit berkaitan dengan revolusi pembelajaran mudah alih. Pembelajaran mudah alih ini sebenarnya tercetus awalnya pada 1990-an di universiti-universiti di Eropah. Bagaimana universiti di Eropah telah memulakan kajian mereka terhadap keberkesanan pembelajaran mudah alih di kalangan pelajar-pelajar. Pada tahun 2000 kemudiannya, Kesatuan Eropah telah mendapati antara potensi pembelajaran mudah alih ini, maka Kesatuan Eropah telah membiayai projek pembangunan pembelajaran mudah alih. Dan pada 2001 telah tertubuhnya International Association for Mobile Learning. Antara tujuan kesatuan ini adalah untuk mereka membangunkan aplikasi-aplikasi mudah alih yang diterajui oleh penyelidik-penyelidik di universiti. Pada 2008 dikatakan Profesor Matthew Kam daripada Universiti Carnegie telah memulakan atau telah menghasilkan apps yang pertama bagi pembelajaran mudah alih, dan ujian yang telah dirintiskan ialah di kalangan pelajar-pelajar luar bandar di India. Dan seperti kita maklum juga pada awal 2020 abad ini dikejutkan dengan satu isu pandemik yang besar yang melibatkan seluruh dunia, iaitu pandemik COVID-19, dan mengakibatkan hampir 100% pelajar-pelajar di seluruh dunia tidak dapat mengikuti pembelajaran mereka di sekolah. Dan di antara alternatif yang dicadangkan oleh UNESCO ialah melalui kaedah pembelajaran mudah alih. Dan juga berdasarkan daripada elemen pembelajaran abad ke-21, mobile learning adalah merupakan salah satu daripada elemen yang penting yang telah ditekankan dalam penggunaannya pada abad 21 ini. Berkaitan dengan potensi pembelajaran mudah alih di Malaysia khususnya, seperti kita maklum, berdasarkan unjuran didapati bahawa
penggunaan peranti-peranti utama seperti laptop, tablet dan juga smartphone ini sebenarnya telah mendominasi di setiap kehidupan manusia, khususnya dalam pelbagai peringkat umur, iaitu sama ada daripada peringkat kanak-kanak atau sehingga dewasa. Berdasarkan anjuran ini dapati mobile phone saja dan smartphone telah dimiliki hampir 98%, sama ada di peringkat umur kanak-kanak ataupun orang dewasa. Dan laptop juga 72% di kalangannya rakyat Malaysia memiliki laptop dan 32% di kalangan rakyat Malaysia memiliki tablet. Jadi ini kita dapat simpulkan bahawa potensi pembelajaran budak alih yang berdasarkan penggunaan tablet dan juga mobile phone semakin mendapat tempat dan juga laptop di kalangan pelajar-pelajar dan juga orang dewasa. Dan tentunya dalam penggunaan sistem operasi yang utama bagi smartphone khususnya, seperti kita maklum, didominasi oleh dua sistem operasi utama. Yang pertama yang diperkenalkan oleh Apple iaitu iOS. Sebanyak 28% peranti-peranti smartphone ini menggunakan sistem operasi iOS, dan 71% smartphone yang digunakan, yang dipasarkan di seluruh dunia menggunakan sistem operasi Android. Ini adalah satu petunjuk bahawa peranti-peranti daripada Android telah mendominasi bagi setiap penggunaan smartphone di seluruh dunia. Dan juga berkaitan dengan apps atau aplikasi yang pendidikan yang dimuat turun di seluruh dunia. Kalau kita lihat di sini, tentunya aplikasi ini dimuat turun daripada dua platform utama, iaitu melalui App Store iaitu iOS dan juga Google Play bagi kategori Android. Dan jika kita lihat daripada rajak ini, dia punya trend seban tahun semakin meningkat. Dan di sini untuk apps pendidikan yang dimuat turun melalui Android saja hampir 466 juta. Dan juga apps yang dimuat turun melalui Apple Store sebanyak 470 juta. Bermakna kalau kita campurkan di antara dua platform utama ini, aplikasi yang dimuat turun, aplikasi pendidikan yang dimuat turun daripada Android dan juga iOS, maka kita dapati hampir 1 bilion muat turun di seluruh dunia. Jadi ini kita lihat petunjuk menyatakan bahawa aplikasi pembelajaran budak alih semakin diminati, dan telah digunakan secara meluas dalam pendidikan hari ini. Jadi daripada carta ini, kalau kita lihat top worldwide education apps by downloading yang telah dimuat turun, kategori apps yang paling diminati di seluruh dunia, kalau kita lihat daripada 2017, 2018, 2019 tentunya ada didominasi oleh apps yang dinamakan Duolingo. Duolingo ni adalah apps untuk translator ataupun untuk kita menterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Namun begitu, kalau kita tinjau petunjuk di sini pada awal 2020, mungkin hasil daripada situasi pandemik kita, maka penggunaan Google Classroom telah diminati. Mungkin juga antara faktor utamanya salah satu platform untuk kita katakan pengurusan pembelajaran. Google Classroom telah
dinobatkan sebagai aplikasi yang paling banyak dimuat turun pada awal tahun 2020. Termasuk juga mungkin kita pernah menggunakan Kahoot antaranya untuk kita membina elemen-elemen kuis lah, dictionary, dan ini semua adalah aplikasi-aplikasi yang telah dimuat turun di seluruh dunia. Baik, berkaitan dengan teknik asas pembinaan aplikasi mudah alih ini, saya akan menggunakan aplikasi MIT Apps Inventor bagi membina aplikasi Android, apps Android, menggunakan MIT App Inventor Android. Dan sedikit pengenalan berkaitan dengan program MIT App Inventor ini. Sebenarnya program MIT Inventor ini telah diperkenalkan oleh Google dengan kerjasama MIT, iaitu penyelidik-penyelidik di MIT, salah satu daripada universiti teknologi yang terkemuka di Amerika, dan salah satu daripada fungsi utamanya adalah bagi membantu kurikulum computational thinking di sekolah menengah, di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan juga dia juga menjadi salah satu tool atau alat programming, pengatur cara bagi membina bahan-bahan pembelajaran bagi aliran computer science di sekolah-sekolah menengah dan juga institusi-institusi pendidikan. Dan MIT App Inventor ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh Hal Abelson, salah seorang daripada pensyarah di MIT, creator of App Inventor, dengan tagline beliau ialah everybody should be able to tinker with their mobile device. Setiap orang berkebolehan untuk memikirkan berkaitan dengan peranti mudah alih mereka. Dan untuk alat pembinaan aplikasi ini, kita akan menggunakan MIT App Inventor, dan kita boleh menggunakan App Inventor ini pada browser kita, kerana App Inventor ini telah dibinakan dalam sokongan cloud base, platform cloud. Jadi sebelum kita boleh menggunakan alat pembangun aplikasi mudah alih ini, pastikan anda mempunyai komputer yang boleh yang kita katakan boleh akses melalui browser, dan browser yang kita akan gunakan di sini ialah http appinventor.mit.edu. Dan di situ kita akan dapat beberapa maklumat yang asas berkaitan dengan alat pembangun aplikasi mudah alih ini. Dan teknik asas pembinaan aplikasi mudah alih ini saya akan jelas kepada anda apakah keperluan-keperluan yang asas bagi membolehkan kita membina aplikasi mudah alih ini. Tentunya salah satunya ialah sesedari boleh mengakses melalui browser masing-masing, iaitu melalui desktop atau laptop masing-masing, daripada alamat ialah appinventor.mit.edu. Dan tentunya keperluan yang kedua yang diperlukan ialah laptop smartphone masing-masing, smartphone masing-masing yang perlu memuat turun simulator, iaitu daripada MIT AI itu Companion, yang mana kita boleh dapati daripada platform Google Play, termasuk juga iOS juga. MIT AI ini Companion juga boleh dimuat turun melalui Apple Store dan Google Play. Dan saya pada sesi ini saya akan menggunakan smartphone Android saya,
dan kita akan cuba membina apps yang mudah, dan tuan-tuan akan dapat, pelajar-pelajar juga akan dapat pengalaman bagaimana membina aplikasi ini dengan prinsip yang mudah, tanpa perlu kita mengetahui beberapa aspek pengaturcaraan. Jadi ikuti sesi kedua secara hands-on dan pastikan saudara-saudari telah mempunyai alat sokongan seperti laptop dan juga smartphone, dan mari kita cuba untuk kita membina bahan pembelajaran berasaskan Android. Baiklah, bertemu kembali dalam teknik asas pembinaan aplikasi mudah alih. Sebelum kita bermula, pastikan anda bersedia pada komputer masing-masing, dan untuk alat yang penting untuk kita gunakan terutamanya pada komputer anda ialah browser. Browser yang dicadangkan untuk anda gunakan ialah Chrome, iaitu browser Chrome. Jadi saya akan klik browser Chrome saya di sini. Okey, jadi pada browser Chrome kita akan cuba masuk pada aplikasi MIT Inventor. Jadi kita boleh search, melalui Google. Kita type MIT Inventor. MIT Inventor, dan kita cari, dan di sini adalah appinventor.mit.edu. Ini adalah alamatnya, dan kita klik untuk kita masuk pada aplikasi Inventor ini. Baik, ini adalah platform cloud, ataupun kita katakan browser untuk kita membangunkan aplikasi Android untuk mobile education kita. Dan sedikit maklumat berkaitan dengan portal ini. Jika kita lihat di sini ada beberapa maklumat penting yang boleh didapati melalui browser ini. Cuba dapatkan maklumat lebih lanjut, dan untuk anda memahami berkaitan dengan platform ini, saya rasa anda boleh terus melihat beberapa perkara-perkara penting, iaitu terutamanya di sini seperti yang saya nyatakan, di antara keperluan utama bagi pengajaran kurikulum computational thinking dan juga kurikulum sains komputer, di sini ada garis panduan bagi guru-guru ataupun para pensyarah untuk menggunakan present ini. Dan present ini adalah percuma, dan cuma untuk kita menggunakan aplikasi ini, langkah pertama ialah anda perlu akses kepada portal ini, iaitu appinventor.mit.edu. Dan untuk kita memulakan pembangunan aplikasi Android kita ini, kita perlukan email, iaitu Gmail. Disebabkan Inventor ini dibangunkan oleh Google, dan maka salah satu kaedah teknik untuk kita login dalam aplikasi ini, kita perlukan email Gmail daripada Google. Jadi saya tidak akan pergi satu-satu menu-menu utama di sini. Saya harap anda boleh explore berkaitan dengan portal ini untuk dapatkan maklumat-maklumat yang penting berkaitan dengan kaedah pembangunan aplikasi mudah alih ini. Jadi alat yang kedua selain daripada portal pembangunan ini yang diperlukan, yang kedua anda perlukan ialah melalui smartphone. Jadi melalui smartphone anda masing-masing
Saya harap anda boleh pergi kepada smartphone anda masing-masing, iaitu saya pergi kepada handphone saya di sini. Okey. Dan apa yang kita perlukan ialah kita memuat turun simulator daripada MIT yang dipanggil MIT AI2 Companion. Jadi melalui handphone, smartphone anda, cuba pergi pada Play Store. Okey, kita akan lakukan instalasi terlebih dahulu, iaitu kita cari, cuba search AI Inventor, MIT AI2 Companion. Okey, jadi kita akan pilih yang ini, MIT AI2 Companion, dan kita install terlebih dahulu. Okey, ini adalah simulator yang memudahkan kita membangunkan ataupun menguji lari aplikasi Android yang kita bangunkan. Okey, saya masih menunggu sehingga instalasi selesai pada handphone saya. Okey, jadi selesai saja. Jadi kita boleh membuka di sini. Ini adalah antara muka bagi simulator App Inventor ini pada smartphone. Jadi dua perkara yang perlu anda lakukan, iaitu yang pertama, perlu menggunakan browser ini di alamat App Inventor MIT EDU, dan kedua, perlu membuat instalasi bagi aplikasi Inventor ini ataupun pada antara muka smartphone saya. Saya akan cuba explore. Dia di sini adalah ikon utama ni, ya, ikon utama MIT. Di sini adalah dia punya ikon utama bagi MIT, iaitu companion pada handphone saya ataupun Android. Baik, ini adalah setting utama yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita dapat membina aktiviti pembangunan apps berasaskan Android pada smartphone kita. Ya, jadi saya harap anda boleh lakukan aktiviti ini terlebih dahulu, dan kita akan pergi pada aktiviti yang pertama, iaitu membina apps yang mudah pada smartphone kita. Jadi kita teruskan pada aktiviti yang pertama.